Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Sayyidina Muhammadil Mustafa khatamil mursalin wa qa'idatul du'atil jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair rahmatika arhamar rahimin. Allah salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nabil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makkannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar walillahi akibatul umur. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara pengacara majlis pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Akmal Haziq. Yang berbahagia lagi dihormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Fauzi, yang merupakan ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Kedah, seluruh pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat, muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjat setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat hadir majlis siri penerangan Perikatan Nasional untuk menjelaskan, memberitahu kepada seluruh rakyat, khususnya di masyarakat ini, bahawa kita nak memastikan kelangsungan dan memberi isyarat kepada kerajaan yang baru ini telah mereka telah menguasai negara, membentuk kepimpinan, menguasai negara. InsyaAllah pada malam ini kita sama-sama akan mendengar sedikit dan sebanyak mungkin maklumat yang akan dijelaskan kepada kita semua. Kenapa kita perlu bersama-sama dengan Perikatan Nasional, dan kita mengharapkan insya-Allah pada hari Rabu ini seluruh rakyat yang berada di Padang Serai ini memangkah Perikatan Nasional, memberi isyarat kepada kerajaan yang memerintah, yang kita yakin insya-Allah tidak lama mereka memerintah, untuk memberi isyarat bahawa seluruh rakyat yang berada di Padang Serai tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Maka tentuannya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak perlu kita menghuraikan apa perkara yang dilakukan oleh mereka, melihat kepada penipulasian, makna perancangan mereka yang begitu strategi dan licik untuk mentakbir dan menguasai negara pada hari ini, sehingga kita memikirkan macam mana mereka merancang berbagai perancangan untuk memastikan mereka memerintah dan dapat kuasa dalam negara kita. Maka itu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menyatakan al-harbu khid'ah, peperangan ini merupakan tipu daya. Maka sebab itulah mereka menggunakan media massa, menggunakan perancangan apa sahaja yang mereka ada untuk menipu ataupun untuk memastikan mereka merintah. Sedangkan sebelum pada ini kita mempunyai 3 blok utama. Kekuatan yang ada pada kita 3 blok utama dalam negara kita ini.
blok yang terdiri daripada Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awan dan Tan Sri Mahidi Yassin. Dan blok yang kedua iaitu blok parti PH yang terdiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dan sekutu-sekutu mereka. Dan blok yang ketiganya terdiri daripada Barisan Nasional. Maka hari ini dan malam ini Allah telah menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya, yang berada di atas landasan kebenaran. Maka sebab itulah Islam bangkit. Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ialah, di antaranya syarat ialah al-fariqu bainal haq al-batil, untuk memisahkan di antara kebenaran dan kebatilan. Maka sebab itulah yang batil tidak boleh berada dalam kebenaran. Maka sudah pasti dan jelas apa yang berlaku pada hari ini, apa yang diludah oleh mereka, apa yang dicandang oleh mereka, apa yang dikata oleh mereka, apa yang disebut oleh mereka, keburukan itu mereka jilat kembali dan mereka bersongkong bersama-sama untuk menentang Perikatan Nasional. Maka sebab itulah kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemenangan kepada kita. Yakinlah macam mana perancangan mereka, strategi mereka, tipu daya mereka tidak akan lama. Allah Ta'ala memberi amalan dan isyarat kepada mereka. Sedangkan hari ini kita tak payah nak, maknanya kocak keadaan mereka, tak payah kalut. Mereka sedang berkalut sesama mereka. DAP sedang berkalut sesama mereka. Barisan Nasional sedang berkalut sesama mereka. Tidak mungkin mereka boleh berada di atas satu landasan. Maka sebab itu Allah berizin sementara waktu. Yakinlah apa yang dikeluar daripada mulut saya pada malam ini. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi mengisyaratkan syarat-syarat nak melantik seorang kepimpinan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud dalam surah Al-Hajj ayat yang 41, mereka yang diberikan kekuasaan di atas muka bumi Allah, syaratnya menjadi kepimpinan pertama, orang itu yang mendirikan solat. Apa maksud mendirikan solat? Menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud menjunjung perintah Allah? Takut akan Allah, tak tipu manusia. Bukan hari-hari tipu, hari ini cakap lain, besok cakap lain, semalam cakap lain, cakap lain. Jadi makna kita tak tahu perangai depan macam ni. Inilah ciri-ciri orang munafik. Maka sebab itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu kena ingat bahawasanya kita berada di dunia akhir zaman, dunia fitnah. Maka berlegar-legar fitnah berada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah hancurkan fitnah mereka ini sehancur-hancurnya. Jangan takut dan kita rasa gundah gulana. Ingatlah doa yang paling mustajab, doa orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin Allah mentadbir alam buana ini. Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menggunakan rezeki kepada kita. Allah boleh ambil dan Allah juga boleh runtuhkan pakatan mereka. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat yang kedua iaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat yakni mengurus takbir segala negara dengan cara keadilan, dengan cara dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlaku ketirasan harta-harta yang ada di dalam negara. Harta tidak berlegar di kalangan orang-orang tertentu saja. Maka sebab itulah Allah minta syarat kedua ini mesti ada kepada kepimpinan yang ada di dalam negara. Syarat yang kedua. Yang ketiganya iaitu mereka yang menyuruh amal ma'ruf, menyuruh melakukan kebaikan, menyuruh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuan-tuan, saya nak menyebut kepada kita tuan-tuan. Maka itu saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat. Kerana hari ini Allah Taala jernihkan keadaan daripada kita kelabu asap, terpinga-pinga dan terfikir-fikir macam mana keadaan. Banyak sangat kumpulan-kumpulan ni macam mana ni? Kita fikir. Hari ini Allah Taala jernihkan keadaan. Alhamdulillah, Parti Islam se-Malaysia PAS telah berjaya melonjak menguasai majlis Parlimen MP sebanyak 43 orang. Kekuatan inilah yang digeruni, kekuatan inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada DAP, khususnya kepada gerakan Sevenis yang mereka cuba merancang macam mana tidak mahu PAS bangkit di dalam pilihan raya. Bahkan sebab itulah saya menyebut pada malam ini, kenapa PAS tidak bersama dengan gerakan DAP. Sebelum ini DAP telah bersama dengan kita. Mereka mencanangkan dulu PAS bersama dengan DAP juga, berpeluk dengan DAP juga. Pada asalnya DAP bersetuju untuk bersama-sama menggunakan makna istilah, melaksanakan apa yang dikehendaki manifesto memperkasakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah salah satu PAS dia bersama-sama keluar dengan pakatan waktu itu. Pada masa itu DAP pada masa itu ada kerana DAP tidak mahu, tidak bersetuju dengan undang-undang hudud, tidak bersetuju dengan akta-akta untuk memperkasakan mahkamah syariah. Maka sebab itulah PAS menjalan keluar dan tidak bersama dengan DAP pada masa itu. Maka tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah yang salib pada hari ini, dia gabungan Perikatan Nasional Bersatu ini yang dapat 30, dan insya-Allah ditambah satu lagi Capau akan dapat esok pada Selasa dan hari Rabu, kita tambah satu, parlimen kita ada 74 insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya cuba bawa satu perkara yang cukup penting kepada kita semua, yang mungkin kita tak tahu, iaitu RU 355. Di antara manifesto yang kita nak bawa, iaitu kita nak memperkasakan RU 355 ini untuk kelangsungan peraturan dan undang-undang kepada khusus kepada orang Islam ni. Bahkan sebab itu, yang tak kena mengena dengan orang Islam ni duduk pening kepala. Yang kena mengena dengan orang Islam ni duduk pening kepala siapa dia? DAP. DAP tak setuju kalau PAS, tak kalau Perikatan Nasional, kalau orang Melayu Islam sepakat meluluskan 355. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan 355 itu salah satunya ialah melaksanakan hukuman takzir kepada penguasa tempatan, boleh menangkap mereka yang minum, berjudi, berzina dan sebagainya. Maka sebab itu, apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlakunya pusat-pusat judi, pusat-pusat minum arak, tempat-tempat beli nombor ekor kurangnya laku. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa pemilik pusat-pusat judi dan nombor ekor? Kalau tidak bukan mereka. Kalau tidak mereka, maka sebab itulah menyekat orang Islam melakukan kejahatan, melumpuhkan ekonomi mereka. Inilah perkara yang mereka maknanya takut bahawasanya bila Islam mentadbir urus, maka orang Islam jadi baik. Orang Islam beriman kepada Allah, menjunjung perintah Allah, mereka takut sungguh-sungguh. Maka sebab itulah inilah perkara yang asasnya yang wajib kita mesti bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Bukan main-main. Ini melibatkan several akidah perjuangan, kepercayaan pegangan yang membawa dosa pahala yang akan disoal oleh Allah Ta'ala di Mahkamah Rabbul Jalil di masa nanti. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita nak supaya insya-Allah dengan izin Allah kun fayakun, wa makaru wa makar Allah wa huwa khairul makirin. Mereka merancang sebaik-baik perancangan ialah perancangan Allah akan memberi kemenangan kepada kita. Ingat sejarah perjuangan Khalifah Utsmaniyah Turki malah tahun 1924. Tuan-tuan,
Kata Nabi SAW akan datang mujaddid yang memperbaharui agama 100 tahun. Kita yakin 2024 tak lama lagi tuan-tuan. InsyaAllah Allah akan memberi kegemilangan kepada agama Allah ini. Allah akan beri bagaimana kejayaan, kegemilangan, dan memberi satu kebaikan kepada umat Islam sejagat satu dunia. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, saya menegaskan lagi dengan arti kata yang lain, kita juga nak memperkasakan mahkamah syariah. Tuan-tuan tahu tak, jangan duk marah hakim-hakim yang ada di dalam negara kita. Kenapa hakim ni tak tegas? Jatuh undang-undang hukum tak setimpal. Kita nak menyebut mahkamah syariah kita ini berada di kelas C. Kelas C, bukan A, bukan B, berada di kelas C. Kalau dihitungkan, dihisapkan, dinilai, bahaskan, perbezaan berlaku dalam mahkamah-mahkamah yang ada di dalam negara kita. Perbezaan takdir hukuman. Bila kita sebut takdir, dia bukan hudud, dia bukan kisos, dia bukan had, dia bukan diat. Takzir iaitu satu kuasa hukum yang diberikan kepada seorang hakim yang mempunyai ilmu pengetahuan 4 mazhab fiqh, yang alim usul fiqh, yang alim hadis, dan dia tidak bias dengan pemerintah. Tidak maknanya cenderung kepada pemerintah. Kata pemerintah, dia boleh hak makna hukum daripada sekecil-sekecil permasalahan hukuman sampai besar-besar makna hukuman dalam negara kita. Tetapi untuk maklumat sekalian tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, apa yang berlaku dalam mahkamah syariah kita ini yang mungkin kita tak pernah fikir, ini kita pernah tahu. Kalau kita sebut hakim telah diberi satu makna tugas, peraturan khusus, tak boleh mendenda lebih daripada RM6,000. Ada negeri-negeri RM7,000, ada mana negeri-negeri RM8,000, ada negeri yang RM5,000, tak boleh denda lebih pada RM5,000. Ada negeri-negeri tak lebih, mana pukul tidak lebih daripada 13 ataupun 15 kali sebatan, ataupun 7 kali sebatan. Ada negeri-negeri pun maknanya penjara tidak lebih daripada 5 tahun. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kalau orang Islam tu makan berasuah RM1 juta, kes ni nak pergi ke mana? Kes ni tak dekat dalam mahkamah syariah, dia tendang kes ni pergi mahkamah sivil. Maka maknanya betapa hinanya mahkamah syariah peraturan ni. Siapa tetap peraturan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pelembagaan Pro-Right, yang telah putuskan mahkamah sivil, putuskan persetujuan, maknanya dalam 2/3 memutuskan peruntukan diberikan hanya peraturan tertentu saja yang boleh digunakan pakai oleh hakim-hakim yang berada dalam negara. Maka inilah kecelaruan yang berlaku di dalam penghakiman negara. Maka sebab itulah kita nak perkasakan mahkamah syariah. Macam mana pun orang kata, ustaz, tak cukup tinggal satu. Tuan-tuan, jangan kita memikir menggunakan akal pemikiran kita. Kita tengok bila kejayaan Allah Ta'ala berikan pada pilihan raya yang lepas, pemerintah bukan melalui pangkah PAS bersama dengan Perikatan Sebelah bukan melalui pangkah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh masuk dalam parlimen, duduk, bukan masuk duduk ceramah macam ni, bukan kempen macam ni menang. Tak, kita masuk adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ada asas dan tapak. Walaupun kita ada tiga orang ahli, maknanya menteri penuh kita, alhamdulillah, disanjungi, dihormati, dan kita di antara yang terbaik di kalangan kementerian yang ada. Ini perlu kita akur, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu tuan-tuan, bila nanti mahkamah ataupun institusi agama 355 umpamanya dibawa, dan waktu itu seluruh orang yang beriman, MP yang beriman ini, simple majority, 1/2 menunjukkan penuh, maka dasar-dasar ini boleh dilaksanakan. Boleh diangkat mahkamah syariah standing dengan mahkamah sivil, mahkamah yang ada di dalam negara kita. Sebab itulah, inilah hak yang perlu kita sama-sama perjuangkan. Orang Islam, Islam
Saya merayu kepada seluruh orang Perak, orang UMNO, orang yang sedang anak UMNO yang memang bersama-sama, insya-Allah bagi pangkah kepada mana datuk kita, Datuk Cikgu Azman bin Syahabuddin ini pada pilihan raya pada esok hari nanti, insya-Allah pangkah dia. Dan yakinlah dengan satu pangkah kita tadi, satu undi kita memberi isyarat kepada mereka bahawasanya Pandai memang tidak mahu dengan parti PH yang merintah pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya iaitu syarat yang keempatnya mencegah kemungkaran. Maka oleh pemerkasaan dengan Perikatan Nasional kita nak supaya memperketatkan peraturan agama supaya memastikan supaya manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kelimanya iaitu walillahi akibatul umur. Segala urusan dalam kehidupan kita diserahkan kepada Allah. Tidak berkiblatkan kepada Amerika, tidak berkiblatkan kepada Yahudi, tidak berkiblatkan kepada mereka yang merancang macam mana nak sekat kebangkitan Islam. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini kita ajak anak-anak kita yang belum balik-balik, bantu berikan kemenangan. Kita buktikan kita beri maknanya yang turun undi tertinggi dan kemenangan tertinggi kepada Cikgu Azman ataupun Datuk Azman kita, insyaAllah. Maka ia akan mengakhiri satu pantun yang diucapkan oleh Ahmad Maslan. Ahmad Maslan duk sebut semua pantun ni. Kalau anda ingin pergi memancing, jangan lupa membeli umpan. Kalau anda tak mahu dikencing, jangan pangkat harapan. Kita pakai pantun dia. Maka insyaAllah mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada kita, memberi kemenangan kepada Cikgu Azman, memberi kemenangan kepada Parti Perikatan Nasional untuk mentadbir dalam masa yang singkat nanti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir, takbir. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Tarmizi bin Ma'ruf atas ucapan yang penuh dengan semangat, penuh dengan fakta, penuh dengan membulatkan kepercayaan dan tekad kita bahawa perjuangan yang dibawa oleh Perikatan Nasional, khususnya yang dibawa oleh Parti Islam se-Malaysia PAS, iaitu menaik taraf kehakiman negara dan semua yang disebutkan tadi, mudah-mudahan menjadikan kita semua hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang hadir pada malam ini dapat memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional, insya-Allah. Takbir. Baik, insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita mengharapkan seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Tarmizi, jangan kita kencing lagi. Jangan kita kena kencing lagi pantun yang telah disampaikan oleh Ahmad Maslan. Jadi kita menyeru bukan sahaja penyokong ahli kepada PAS, ahli bersatu, bukan sahaja ahli Perikatan Nasional, tapi kita menyeru kepada ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Barisan Nasional, cukuplah ditipu oleh pimpinan atasan kalian. Kali ini berikanlah undian kepada Perikatan Nasional sebagai simbol penolakan kepada percaturan politik kotor yang telah dimainkan oleh Parti Barisan Nasional. Dan kita menyeru juga kepada ahli-ahli
Pakatan Harapan, ahli-ahli PKR, ahli-ahli amanah yang mana yang dah rasa kena tipu dengan pimpinan-pimpinan mereka. Sebelum ni Datuk Seri Anwar dia pusing satu Malaysia, dia menyanyi satu lagu tuan-tuan, hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyamun, kan dia kata sebelum ni kepada Barisan Nasional. Tapi hari ini dia bersepakat dengan Barisan Nasional membentuk kerajaan. Jadi kalau ahli-ahli penyokong Pakatan Harapan yang rasa kena tipu, inilah masanya berikan undi dan kemenangan yang besar kepada Perikatan Nasional melalui memenangkan Datuk Cikgu Azman kita di Padang Serah ini, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Takbir. Jadi tuan-tuan, tanpa membuang masa lagi, saya dengan berbesar hati menjemput Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Fauzi bin Hussein, Dewan AJK Dewan Ulama PAS Negeri Kedah, dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir, takbir, takbir. Peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, Qulillahumma malikul mulki tu'ti mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang bahagia Fazil Pengusi, pengacara kita pada malam ini, yang kita rapikan, yang berhormat Ustaz Salim Adun Bukit Lada dalam Parlimen Pokok Senah, yang Fazil Ustaz Tarmizi yang sudah pun berucap tadi, seluruh para pimpinan, para tetamu, para penyokong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama, saya juga turut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat kalian, dalam masa yang cukup terbatas ini, saudara-saudara kalian, dalam mukadimah tadi sengaja saya memilih ayat yang ke-26 dalam surah Al-Imran. Ayat ini menjadi wirid kepada kita. Kalau kita faham ayat ini, sama pas ataupun bersatu sahabat-sahabat kita daripada UMNO dan kepada orang yang tidak berparti sekalipun, saudara sekalian. Apa maksud ayat yang saya baca ini? Qulillahumma, katakan kekuasaan itu milik aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku boleh bagi kepada sesiapa yang aku kendaki. Aku boleh ambil daripada sesiapa yang aku kendaki. Aku mulia sesiapa yang aku kendaki. Aku hina sesiapa yang aku kendaki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan kebaikan sesuatu itu, saudara-saudara kalian. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, Padang Serai tertangguh atas kematian saudara sekalian. Begitu juga Tioman di Pahang. Kepada seterusnya sebelum ini, saudara-saudara kalian, 19 hari lepas Malaysia selain daripada Padang Serai juga Tioman sudah menunaikan saudara-saudara kalian. Baik, saya baca, Allah Ta'ala boleh bagi kemenangan pada sesiapa yang dikehendaki, saudara-saudara kalian. Kemenangan ini bukan satu perkara yang mustahil, saudara-saudara kalian. Kemenangan bukan satu perkara yang mustahil. Kelantan 14-0, 14-0, saudara-saudara kalian. Terengganu 8-0, saudara-saudara kalian. Parlimen 3-0,
Satu itu Pakatan Harapan Kayangan, saudara sekalian. Kedah kita 13-1, saudara-saudara sekalian. Satu tertangguh insya-Allah, saudara sekalian. Begitu juga kemenangan yang berlaku di Pahang baik, di Selangor baik, di Perak baik, sehinggalah ke Melaka, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Kemenangan ini adalah suatu anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh bagi kepada sesiapa yang berkehendaki. Dia boleh ambil balik daripada sesiapa yang dikehendaki, saudara-saudara sekalian. 5 bulan calon Parlimen Langkawi, Tok Ki kita, kawan kita, Tok kita, tokoh veteran, saudara-saudara sekalian. Hari penamaan calon Asro, pemberita Datuk Tun, boleh menang? Boleh mempertahankan kemenangan kah? Dia jawab apa? Dia kata saya yakin boleh mempertahankan kemenangan di pulau ini, saudara-saudara sekalian. Tetapi 9 bulan malam, tengok muka dia, Masya Allah, muka orang lah ni Allah. Kalau kita kata play out, saya agak dia lah, bukan hilang bertaruhan, saudara-saudara sekalian. Bukan saja Tun Dr. Mahathir, hampir keseluruhan parti perjuangan yang dia perjuangkan itu hilang bertaruhan, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Itu Tun Dr. Mahathir. Tunku Ghazali jadi wakil hampir 50 tahun tu Gua Musang tu, saudara-saudara sekalian. Jadi menteri, jadi wakil rakyat, saudara-saudara sekalian. Allah, bila dia umumkan keputusan, dia juga di Gua Musang, saudara-saudara sekalian. Allah, no Mahathir menteri, bekas terusan, menteri utama, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, menggunakan seluruh jasa kerajaan, risda dia dengan kedar dia dengan fekra dia, saudara-saudara sekalian. Tetapi akhirnya menang usaha kita dengan majoriti berapa belas ribu, saudara-saudara sekalian. Kelantan majoriti 40,000, 34,000, 30,000, saudara-saudara, 20,000, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Begitu juga di Terengganu, yang dia beri kemenangan, ayah cik kita, tuan guru kita 45,000, saudara sekalian. Kawasan-kawasan yang lain 20,000, 30,000. Begitulah juga di Kedah kita ni, saudara dan juga sahabat sekalian. Termasuklah anda pun kalah, kekanda, bukan cakap anda kalah, di Perak Buntang kalah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini adalah dia boleh ambil daripada sesiapa yang nak ki, dimulihkan sesiapa yang nak ki, saudara sekalian, kepada kita yang duduk dalam PAS, yang duduk dalam satu perikatan, saudara-saudara juga sahabat sekalian. Kalau kita tengok peristiwa pembukaan kota Mekah, saudara sekalian, bila Rasulullah berjalan menang kota Mekah, saudara-saudara sekalian, dengan strategi yang diatur. Sebelum masuk, Rasulullah bertahaluh dengan gerakan Bani Abu Bakar. Bila Rasulullah berjaya masuk, saudara-saudara sekalian, turunnya iza nasrullah wal fath, apabila telah datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, menang kota Mekah, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Nak sebutnya nasrullah, saudara sekalian, kemenangan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Analisis yang dibuat, saudara-saudara sekalian, analisis yang dibuat tentang kemenangan, saudara-saudara sekalian, yang pertama dia kata kekuatan yang ada pada PAS, yang ada Perikatan Nasional, saudara-saudara sekalian. Ini analisis yang mereka buat, saudara-saudara sekalian. Apalagi analisis, saudara sekalian, tsunami Melayu, tsunami kebangkitan orang Melayu, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Apalagi letakkan kebangkitan anak muda, saudara-saudara sekalian, dan juga faktor ketokohan, keterampilan. Ini Menteri Besar kita, Datuk Seri Sanusi, saudara sekalian. Ya, kita tidak nafikan itu, tapi hakikatnya nasrun minallah adalah ya Allahu ma'al jamaah. Apa maksudnya? Tangan Allah. Maksud tangan laisa kamitslihi syai'un. Kekuasaan
Allah, pertolongan Allah, saudara-saudara sekalian. Dalam peperangan Badar, turunnya Musa ini para saudara sekalian, akhirnya membantu, tolong nih tangan-tangan Allah, kekuasaan Allah. Wa qad nasarakumullahu bi Badr wa antum azillah fattaqullah, dan telah diberi kemenangan pada lemah kamu sedikit, saudara-saudara sekalian. Dalam peristiwa Ahzab, peperangan Ahzab, 3,000 lawan 15,000. Dalam doa kita, saudara-saudara sekalian, wa mal ahzab dah kita ucap raya adil fitri Allah, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah kata tok guru kita, presiden kita, perjuangan ini kerja kita. Perjuangan dia ini ada kita. Kemenangan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Bila kita menang, saudara-saudara sekalian, 9 bulan kita duduk pusat mengundi baik, kita tengok YouTube, tengok Facebook, tengok TV, saudara sekalian. Bila Kelantan tumpah apa nama Datuk Montas menang dengan majoriti 34,074. Pengacara tu hebat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Pasti dia umum Pasir Mal, Ustaz Fatih Syari menang dengan majoriti 3,344. Mengaku Ustaz Musa dari Perapatan Harapan, Ustaz dapat 6,000 berapa? Saudara-saudara sekalian, Allah subhanallah, alhamdulillah. Bila kita menang, kita baca ayat tadi, iza jaa nasrullah, dapat ayat 3, pasal bihamdi rabbika wastaghfir. Kamu ucaplah memuji Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Bila dia menang, subhanallah, alhamdulillah. Tetapi pemuda-pemuda kita di Marang baik, di Pematang Bawah baik, saudara sekalian, dia jangan sahih, daripada merdeka tahun 55 sampai yang pilihan raya 14, orang Melayu tak pernah menang, saudara-saudara sekalian. Sejarah dia sama ada Barisan Nasional, Perikatan, Barisan Nasional ataupun daripada Pakatan Harapan, semua dimenangi oleh calon-calon Cina, saudara-saudara sekalian. Tetapi kali ini nasrun minallah, anak kepada Ustaz Tayyib Izzamuddin, Ustaz Asnan kita, berjalan mengatakan, dan Barisan Nasional hidup, bukan saja dia Ustaz bang, 24 kawasan hilang wang pertaruhan, saudara-saudara sekalian. Dulu kalau 20 tahun, 30 tahun dulu, hilang pertaruhan ni lawan di Johor, lawan di Melaka, saudara-saudara sekalian. Ini roda pusingan Islam, saudara-saudara sekalian. Pertaruhan Pakatan Harapan, Kelantan, di Terengganu, hilang wang pertaruhan, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Ni pemuda-pemuda kita bila dia menang, saudara sekalian, di Matang Pau baik, di kapal baik, saudara sekalian. Ucapan kau, wahda Islam la tarkhir la rabbi daulah Islamiyah. Itu dia, saudara-saudara sekalian. Tuan Guru satu kita daripada Jasin, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Bila dia umum kemenangan, saudara sekalian, apa ucapan dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia mengucap tasbih, memuja Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Tapi kita di Tambun, kawan kita di Tambun, bila dia umum menang, naik atas pentas, ambil mic, bukan dia ucap terima kasih kat pengurus, kat petugas-petugas SPR, bukan dia ucap terima kasih kepada pengundi-pengundi, saudara-saudara sekalian. Tapi bila dia naik, saya hafal lagu tu dekat tu, pengurusi kita hafal, saudara sekalian.
Itu bukan Islam, ya. Itu bukan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Hak ni bukan mat kilau ni. Faham? Hak ni Datuk Panglima Perang ni. Walaupun bertungkar, semangat berkobar-kobar saudara-saudara kalian. Yang kata Datuk Panglima Perang ni, Esko Kerajaan Kelantan. InsyaAllah dia akan bersama-sama dengan kita saudara-saudara kalian. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya nak sebutnya bahawa kemenangan itu adalah hak Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kalian. Sila yang Muhammad Datuk. Sila. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Yang keduanya saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, saya nak jawab sikit. Nak sikit saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Sila. Sila Datuk, sila. InsyaAllah. Ni yang berhormat Kuala Kedah pun ada. Yang berhormat Datuk kita, calon kita Kuala Kedah yang menang itu saudara sekalian, Dr. Fakhruddin. Saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, masa sikit lagi. Ketua dia AP Perak kata apa? Taliban kata dia. Allah. Kelantan tu negara miskin, negeri miskin, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Tujuan dia adalah nak menakutkan orang yang bukan Islam. Nak menakutkan rakyat ini saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Baiklah. Taliban tu apa dia bang? Taliban tu bahasa Arab. Bahasa Melayu ni pelajar-pelajar madrasah, pelajar-pelajar pondok saudara sekalian. Afghanistan ni saudara sekalian dijajah oleh Soviet Union, dijajah oleh Amerika. Budak-budak pondok ni hebat, lawan jihad, halau Soviet Union, halau Amerika saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Baiklah saudara sekalian, awak kita Taliban kah? Kita ni Taliban kah saudara-saudara sekalian? Kita tak pernah kacau orang yang bukan Islam. Hidup aman, damai, toleransi, dia nak beribadat dan sebagainya. Baiklah dia ambil contoh Kelantan saudara sekalian. Kelantan tu Cina pun ada, Siam pun ada. Di tempat ni dekat rumah yang berhormat kita saudara-saudara sekalian, Tok Kong Buddhis ni paling besar dalam Asia. Tok Kong hadut tidur melunjuk tu, paling besar saudara-saudara sekalian. Awak kerjaan daripada Tok Guru ni Aziz, dia ketuk buang kah? Dia halau habis semua Siam ni kah? Tak saudara sekalian. Kita di Sik tu, Sik di Bali, di Sirako tu, patung hadut tidur saudara-saudara sekalian. Kita tak pernah kacau kehidupan mereka. Mereka hidup aman damai saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Saudara-saudara sekalian, dalam kampung halaman kita, Cina boleh hidup, buka kedai barang, buka kedai gerak dan sebagainya, boleh hidup tak? Kita boleh pergi hidup di pekan Cina, tempat orang Cina, kita boleh duduk kah? Kita tak boleh duduk saudara-saudara sekalian. Begitu juga Hindu tu, tempat kami Kuala Kedah Jalan Dum Kalang Kundok, daripada kota Sang Semut, Simpang 4 sampai Simpang Kola, sampai Jalan Kuala Kedah tu, kedai gunting rambut Maaran, kedai Hindu saudara sekalian. Hindu bukan banyak macam Padang Serai ni, bukan banyak macam Lunas ni. Hindu tak ada pun, tapi tukang gunting tu, tuan punya kedai tu Hindu punya. Saya tanya dia, Haji, orang Hindu main dia, mana ada ini? Ada kata ini semua orang Melayu main suar kepala sama dia, gunting rambut saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Nak sebutnya orang India baik, orang Cina baik, dia boleh hidup aman damai dalam negara, dalam negeri kita saudara-saudara kalian. Nak sebutnya yang pengganas ni saudara-saudara kalian, hak pengganas sudahlah ni AP tu. Ini bukan polis SB hak main ni seperti berani. Datuk Ayub Khan, pengarah Siasatan Negara saudara sekalian, dalam kenyataan dia kata hak teroris pengganas ni LTTE saudara sekalian, ni Tamim Nilam yang diketuai oleh
tu Ramasamy, pemimpin kanan, timbalan Menteri Besar, Ketua Menteri Pulau Pinang, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Berapa orang ada di AP yang kena tangkap itu? Yang pengganas dia, yang jahat dia, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Tetapi sengaja dia burukkan kita, saudara-saudara sekalian. Baik, yang kedua saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, yang ketiga kita bagi kat datuk kita, kat YB baru kita, saudara sekalian. Yang kedua saudara-saudara sekalian, UMNO, Barisan Nasional, pemimpinan mereka di Padang Sarai baik, di Tioman baik, saudara-saudara sekalian. Dia mari dia ceramah. Dia kata kenapa kita tak ada kerjasama dengan PAS, dengan Perikatan Nasional, saudara-saudara sekalian. Soal mereka pilih Pakatan Harapan, DAP, ini satu hal, saudara sekalian. Tetapi tomahan mereka, kenapa mereka tak nak bersama-sama dengan PAS? Pemimpin mereka termasuk ni Datuk Ahmad Mazlan, saudara. Dia kata PAS nak bunuh mereka. Faham? PAS nak bunuh mereka, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Datuk Ahmad Mazlan, penceramah-penceramah mereka ni buta sejarah. Pasal apa buta sejarah saya sebut, saudara sekalian? Tahun 59. Baik. Datuk An dia berbalah dengan Tunku Abdul Rahman. Akhirnya Tunku Abdul Rahman pecat dia daripada UMNO, saudara-saudara dan juga. Padahal dia yang mengasaskan Melayu Union, UMNO dan sebagainya. Bila mereka berkelahi, mereka berbalah, dia pecat Datuk An, saudara sekalian. Johor tak bagi laluan kepada dia untuk bertanding pilihan raya pada tahun 59. PAS di Terengganu, Kuala Terengganu, bagi laluan kepada dia bertanding di Kuala Terengganu, menang. Tu Datuk An, Tok Wan, Tok Chan kepada Datuk Isyamuddin Husin On tu, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Itu yang pertama, yang kata PAS nak bunuh ni. Yang kedua, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bila dipecat, Tunku pecat dia kan? Dia main ke mana? Pilihan raya kecil Kampar, Selangor, naik dia pentas PAS, ceramah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Yang kedua. Yang ketiga, Tunku Rozali, bila dia lawan dengan Tun Dr. Mahathir, akhirnya saudara-saudara sekalian, kita lah yang menghulurkan tangan kepada dia, bertanding di Kelantan. Dia menang, saudara-saudara sekalian. Timbalan bekas-bekas MP UMNO ni dilantik sebagai esko, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Ini menggambarkan betapa banyak PAS ini, saudara sekalian. Begitu juga Datuk Anak Ibrahim bila dipecat. Ini pun lagi seorang hak lupa ni. Dia lupa sejarah, saudara sekalian. Bila dipecat, dia dipenjara kan. Almarhum Ustaz Fazil tubuh gerak pada waktu itu, saudara sekalian. Atas pentas PAS lah, Kak Wahizah main ceramah, keluar air mata. Abang Anwar kirim salam daripada Kajak kan, saya sampaikan salam. Alah, dia lupa, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. UMNO kata kita nak bunuh dia. Wa'iyazbillah, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Lepas pilihan raya 14 hari itu, UMNO kalah teruk, saudara sekalian. Pilihan raya kecil Semenyih, siapa yang tolong? Pilihan raya kecil Cameron Highland, siapa yang tolong, saudara-saudara sekalian? Pilihan raya kecil Tok Mat tu, Rembau, dalam dua Rembau tu, lupa dah nama kan? Siapa yang tolong, saudara sekalian? Sampai ke Sabah kan? Si Maneh sampai ke Sabah, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Kita bukan nak bunuh mereka, saudara-saudara sekalian. Yang bunuh, yang akan bunuh mereka ni adalah DAP. Yang akan bunuh UMNO ni adalah DAP, saudara-saudara sekalian. Singapura bila merdeka, Hamid Jumat ketua menteri itu daripada UMNO, saudara-saudara sekalian. Masa merdeka saya akan habis cerita ni Singapura ni, saudara-saudara sekalian. Bila merdeka, saudara-saudara sekalian, cubaan. Bila mereka, saudara-saudara dan juga sahabat kalian, ketua menteri Singapura pada waktu itu ialah Datuk Hamid Jumat. Baik. Ketua menteri itu daripada UMNO. Baik, saudara-saudara kalian. Tahun 60, Lee Kuan Yew tubuh PAP, saudara-saudara kalian.
tahun 60, Lee Kuan Yew cuba DAP. Dia lantiklah apa nama? Osman Wu. Berapa orang lagi calon-calon Melayu, saudara-saudara sekalian. Bila menang, dia bagilah menteri kat mereka. Tapi akhirnya saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, akhirnya sekarang UMNO kan di Singapura, yang bunuh UMNO itu sebenarnya saudara-saudara sekalian. Mereka kena sedang saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Jadi oleh kerana itulah saudara sekalian, mengundi ini, pilihan raya ini merupakan kewajipan. Mengundi ini merupakan kewajipan saudara-saudara sekalian. Maka kita kena tunaikan kewajipan kita saudara-saudara sekalian. Kita kena bersama-sama dengan jamaah Islam. Talzamu jama'atal muslimi wa imamahum. Dan kena sama-sama yang bertahaluh kerjasama dengan jamaah Islam. Bersatu ni dia bertahaluh dengan kita saudara sekalian. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk memberi undi kepada dia, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Dan di sana ada larangan Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul la tattakhidul kafirina awliya. La tattakhidul ayat 50 ayat 57 dalam surah Al-Maidah tu saudara-saudara sekalian. Jangan kamu pilih, jangan kamu ambil mereka yang menjadikan agama itu sebagai bahan mainan saudara-saudara sekalian. Jadi pengalaman Pakatan Harapan dah merintah 20 bulan saudara sekalian. Gerakan komunis, LGBT, pelampau-pelampau, mereka yang tidak mencegah kemungkaran dan sebagainya, mereka yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya saudara-saudara sekalian, maka jangan lagi. Cukuplah saudara-saudara sekalian. Dan kita kena pastikan 7 bulan ini saudara sekalian, sama ada kita, isteri kita, anak kita dan sebagainya. Kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian. Illa anfiru yu'azzikum azaban alima. Kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan kesilapan saudara-saudara sekalian. Jadi anak rasa sekarang itu wallahu a'lam. Kita yakinlah dengan pertolongan Allah dan kemenangan itu daripada Allah saudara sekalian. Bukan satu perkara mustahil. Kita bekerja dan kita berdoalah. Dan kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa sekali itu wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih, jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Fauzi bin Husin, JK Dewan Ulama PAS Negeri Kedah, atas ceramah yang penuh dengan mesej ilmu, fakta, sejarah, di mana tokoh-tokoh politik yang hari ini banyaknya menerima jasa daripada orang-orang PAS daripada dulu sampai hari ini, dan hari ini PAS sama dengan Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Perikatan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah, kita mengalu-alukan dan mengalukan kehadiran pimpinan-pimpinan PAS dan juga pimpinan Perikatan Nasional. Antaranya bersama kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Said Mahmud Al-Hafiz Atun Bukit Lapa. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah. Seterusnya bersama dengan kita juga YB Ustaz Dr. Fakhruddin, Ahli Parlimen Kuala Kedah. Takbir. Yang mana baru saja menang di Kuala Kedah, mengalahkan siapa ada panggil sana lah? Mak Teh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kita mengalukan penceramah istimewa yang kita bawakan khas, yaitu Panglima Perang kita, alhamdulillah, yaitu YB Datuk Ustaz Nasaruddin Daud, Panglima Perang Parti Islam se-Malaysia PAS. Takbir. 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 Walaupun malam ini datang bertongkat, tapi semangat itu yang perlu setiap daripada kita, pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang Allah, pejuang yang mengangkat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ditunjukkan oleh Panglima Perang kita. Maka kita yang muda-muda ni tuan-tuan,
perlu terus berjuang supaya kita memastikan kemenangan Parti Islam Malaysia PAS bersama dengan Perikatan insya-Allah. Takbir. Ya tuan-tuan, tanpa buang masa lagi, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil YB Dr. Fakhruddin, Ahli Parlimen Kuala Kedah, untuk menyampaikan ceramah bagi kita semua. Dengan ini majlis mempersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada Fadhil Pengerusi Majlis yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Nasaruddin bin Haji Daud, Ahli Jurutankuasa Kerja PAS Pusat, juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, sahabat saya Fadhil Ustaz Salim bin Mahmud, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Lada, Fadhil Ustaz Fauzi bin Husin, Ahli Jurutankuasa Dewan Ulama PAS Negeri Kedah, ahli-ahli Jurutankuasa Kerja PAS Kawasan. Tidak saya lupakan kepada pimpinan Parti Perikatan Nasional Kawasan Parlimen Padang Serai, khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian. Pertamanya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada di dalam majlis penerangan Perikatan Nasional, salah satu program penerangan di dalam Parlimen Padang Serai sempena kita akan menghadapi pilihan raya yang dijadualkan pada 7 hari bulan yang akan datang ni, tak lama dah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada 2 minggu yang lalu kita telah melihat bagaimana rakyat pun membuat keputusan yang rata-ratanya mengejutkan. Bukan takat rakyat hari itu pun terkejut, anak bulan tok-tok pun boleh timbul. Begitu juga dengan pilihan raya. Nama kata raya tentulah ada kejutan. Dan alhamdulillah pilihan raya kali ini kejutan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kemenangan yang hampir membentuk kerajaan peringkat persekutuan. Tetapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita redha. Dan apapun usaha kita perlu dilipat gandakan agar Padang Serai ini menjadi salah satu kerusi yang dimenangi Perikatan Nasional pada 7 hari bulan yang akan datang, insya-Allah. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, perubahan politik yang ada pada hari ini membuktikan bahawa rakyat tidak boleh menerima ahli-ahli politik yang terpalit dengan isu-isu yang berkaitan dengan rasuah, begitu juga dengan korupsi. Kita dapati bahawa bagaimana pemimpin UMNO tertinggi yang terpalit dengan isu kes mahkamah, begitu juga rasuah, telah ditolak oleh rakyat. Sebenarnya apabila kita meneliti dengan lebih mendalam, yang mengundi Perikatan Nasional ini selain daripada rakyat lah ahli-ahli daripada UMNO. Maksudnya ahli bawah UMNO ini, ahli-ahli bawah UMNO ini tidak suka kepada pemimpin mereka yang terpalit dengan isu-isu rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, di Kuala Kedah pengalaman
saya bertanding di sana, Ustaz Fauzi, tiap-tiap malam pun ceramah, memberitahu kepada rakyat tentang laku. Yang mai dengar ceramah-ceramah Perikatan Nasional, bukan ahli-ahli PAS sahaja, tetapi ahli UMNO pun turut sama hadir mendengar ceramah. Saya merasa yakin bahawa di kalangan ramai pendengar kita pada malam ini juga di kalangan ahli dan penyokong-penyokong UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman saya kempen di Kuala Kedah, nak kata tak percaya pun kena. Saya telah dijemput oleh wanita UMNO untuk ceramah dalam khemah UMNO. Boleh bayangkanlah wanita UMNO, sakan kaum ibu ni, kalau dia sengyang orang Kuala ni, kalau dia angkat kain, jangan nampak bulu betis tu. Tapi itu yang berlaku dalam 40 kali 40, 80 orang selepas daripada saya ceramah, dia berkata, doktor, insya-Allah kami akan bagi pada doktor. Itu UMNO. Jadi kita jangan ke bahawa UMNO bawah ini boleh tak tengalik, boleh tengalik untuk menyokong kita. Ini berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, apabila kita melihat, saya melihat sendiri jumlah undi yang diperoleh oleh Perikatan Nasional, jumlah pengundi yang keluar pada hari ini dalam Kuala Kedah sejumlah 76.6%. Kalau dikalkulat balik kepada jumlah pengundi, sejumlah lebih kurang 101,000 undi, pengundi yang keluar mengundi. Ada 101,000 pengundi yang keluar, 56,000 telah mengundi Perikatan Nasional. Artinya lebih separuh daripada pengundi yang keluar mengundi itu mengundi Perikatan Nasional. Ini membuktikan bahawa pengundi yang mengundi Perikatan Nasional bukan hanya sekadar ahli PAS, penyokong PAS, tetapi pengundi UMNO dan pengundi Pakatan Harapan yang mengundi pada pilihan umum yang ke-14 telah kembali membuat U-turn untuk mengundi Perikatan Nasional. Ini yang berlaku di Kuala Kedah, dan saya rasa yakin bahawa gelombang itu akan berlaku juga di Padang Serang, insya-Allah. Ini memerlukan kerja kita yang kuat. Kita yang perlu turun untuk bertemu dengan semua orang, memberitahu kepada mereka betapa kerajaan dibentuk pada hari ini bukan kerajaan perpaduan, tetapi kerajaan campuran. Kerajaan campuran yang dipimpin oleh Pakatan Harapan yang telah mendapat sokongan daripada Badan Nasional. Satu ketika dulu waktu kempen, apa Anwar tak kata kepada penyamun-penyamun ni sampai dia menyanyi lagu penyamun. Ustaz Fauzi pun dah menyanyi, saya pun tak mahu naklah dia menyanyi tu. Sekali saya nyanyi lebih sedap daripada dia nyanyi, kacau ya. Dalam kempen hebat, kata penyamun kat kau ni, kata penyamun kat kau ni. Akhir sekali duduk dengan penyamun. Dulu kata kat penyamun, sekarang puji penyamun. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, politik yang dibawa oleh Pakatan Harapan dan pemimpin Barisan Nasional pada hari ini telah memperlihatkan mereka bahawa maruah mereka dari hari ke hari kuil ruyuk masuk ke laut. Ini yang berlaku. Inilah merupakan satu realiti yang memungkinkan kita berfikir banyak kali, apakah pemimpin yang begini yang perlu kita angkat sebagai pemimpin kita. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, Perikatan Nasional dalam slogan bersih, stabil, disingkatkan menjadi best,
merupakan satu slogan yang bukan hanya slogan kata-kata kosong, tetapi slogan yang cuba untuk memperlihatkan kepada rakyat bersihnya kepimpinan dibawa oleh Perikatan Nasional. Sebab itu tidak bagaimana rakyat telah pun memilih ataupun telah memberi undi kepada Perikatan Nasional luar daripada akal kita. Ini yang berlaku. Kita tidak dapat bayangkan mana Pulau Pinang, negeri yang pun diberikan mandat kepada Perikatan Nasional PAS untuk bertanding 3 kursi, menang 2 kursi, menang. Di Kedah, pada peringkat awalnya, Kulim Anak Baru pilihan raya, dia punya setiausaha Pakatan Harapan Saifuddin kata Kedah merupakan fit deposit kepada Pakatan Harapan pada waktu tu. Artinya dia merasakan bahawa Pakatan Harapan adalah kubu kuat di Kedah ni. Kemudian selang seminggu, apa nama pokok senang, Mahfud, Datuk Mahfud kata Pakatan Harapan akan menang semua kursi Pakatan Harapan ini Kedah. Saya kata boleh cakap besar, lupa kat Tuhan. Tetapi itulah takdir Allah Ta'ala. Bila datang pilihan raya, daripada 14 kursi yang dipertandingkan, 13 dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, inilah tanda bagaimana rakyat telah mula menggunakan akal fikiran yang waras untuk memilih pemimpin, dan mereka menolak pemimpin yang terpalit dengan isu-isu rasuah dan korupsi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, tambahan pula dalam Pakatan Harapan, mereka tidak boleh nafikan bahawa kursi yang terbanyak yang berada di dalam Pakatan Harapan ini adalah DAP. Awal-awal lagi DAP telah memberi amaran kerajaan perlu mengiktiraf UEC. Ini adalah satu perkara yang membuatkan kita berfikir bagaimana DAP ini cuba untuk menekan kerajaan yang ada pada hari ini dengan pengiktirafan UEC. Kemudian yang keduanya ialah tentang pilihan raya Majlis Pembandaran, yang kita lihat pada hari ini Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini telah diberikan kepada DAP. Sudah tentulah bila kita lihat pula di negeri-negeri yang dikuasai oleh PH, Esko yang menjaga perumahan ini adalah daripada DAP. Mereka telah mengatur strategi bagaimana untuk menguasai pekan-pekan dan bandar-bandar. Dan pada serai ini merupakan, kita istilahkan sebagai parlimen yang kebanyakannya letak susun atur terdiri daripada bandar. Sekiranya kita tidak mencari jalan, tidak memikirkan tentang politik masa akan datang, maka tidak mustahil bandar-bandar kita ini akan dikuasai oleh orang bukan Melayu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, politik kita tak boleh elak daripada bangsa Melayu, tak boleh elak daripada agama Islam. Itulah asas perjuangan kita, itulah idealisme kita, idealisme kita. Kalau kita meletakkan sebelah agama, ini Islam ni tak boleh duduk dalam politik, Islam ni duduk di masjid sudahlah, Islam ni duduk di surau sudahlah, Islam ni pergi buat haji dan umrah sudahlah, maka habislah Islam itu. Kitalah yang mengangkat Islam, dan nak menjaga Islam itu adalah politik. Politiklah yang akan menjaga Islam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, begitu juga kita yang berada di tanah tumpah darah negara kita, tanah air kita, negeri Melayu, tanah Melayu, yang nak menjaga adalah kita, bukannya orang lain. Inilah kefahaman yang perlu pada setiap generasi kita dan akan datang ini. Kitalah yang akan mewariskan negara kita, negeri kita, tanah air kita kepada anak-anak kita. Sekiranya mereka berfikiran fikir yang liberal, sekiranya kita mewarisi pemikirannya hak sama rata,
maka habislah kita. Akan habislah keistimewaan yang kita pegang pada hari ini. Begitu juga dengan anak cucu kita pada masa-masa yang akan datang. Justru tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, pada 7 hari bulan 12 yang akan datang ni, kita sedarkanlah anak-anak kita, jiran-jiran kita, orang kampung kita, mana-mana anak-anak kita yang duduk jauh boleh balik, ajak panggil mai balik, supaya mereka boleh mengundi, memilih pemimpin yang akan menjaga tanah air mereka, yang akan menjaga agama mereka. Begitu juga dengan hak-hak keistimewaan kita, agar tidak terlepas kepada orang lain. Dan calon kita tidak lain dan tidak bukan tu Datuk Cikgu Azman P017 Padang Serai, Perikatan Nasional. Dalam kertas undi dia nombor berapa? Dalam kertas undi dia nombor berapa? Kalau tak jawab kita nak mengundi 2-3 hari je. Duduk nombor 1. Jangan lupa nombor 1. Saya dulu duduk nombor 4. Dia duduk nombor 1. Jadi kita ni bagi tahu bila dapat kertas undi, tengok tan nombor 1, pangkah tantu Perikatan Nasional Datuk Cikgu Azman. Pesanlah, mudah-mudahan kemenangan yang diperoleh Perikatan Nasional di Pekan Kedah ni akan jangkit mai ke Padang Serai ni, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Perikatan takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Alhamdulillah, terima kasih diucapkan. Berbanyak jutaan terima kasih diucapkan kepada YB Dr. Fakhruddin kita atas ucapan yang penuh dengan semangat dan penuh dengan pengisian. InsyaAllah tuan-tuan, ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustaz MD kita. InsyaAllah ada sedikit pengumuman. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai gimmick tuan-tuan, sebelum ucapan kita serahkan pada panglima perang kita, sebagai gimmick tuan-tuan, malam ni tuan-tuan duduk nampak di markas Perikatan Nasional. Tapi sebenarnya asal dia bukan markas Perikatan Nasional. Nah, dia markas Barisan Nasional. Tapi tuan-tuan, perubahan yang berlaku dan mereka ini tawar hati kepada Barisan Nasional dan mereka ini bersetuju berubah untuk sama-sama memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, dan mereka sama-sama akan bergerak untuk bekerja untuk memenangkan Cikgu Azman insya-Allah di Padang Serai, dan insya-Allah mereka akan mencurahkan tenaga mereka untuk sama-sama memperjuangkan untuk kemenangan Perikatan Nasional Padang Serai. Jadi tuan-tuan, saya dengan ini menjemput barisan pula, jangan sebut barisan. Kita menjemput angkatan pejuang kita, pejuang kita yang terdiri diketuai oleh saudara Ari, dipersilakan. Tapi sebut pejuang ada parti tak kenal juga. Penolong kepada Perikatan Nasional insya-Allah, disilakan. Allah Akbar. Allah Akbar. Takbir! 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 InsyaAllah tuan-tuan, kemenangan pastinya akan diberikan oleh Allah kepada Perikatan Nasional. Dengan bersamanya kita pada malam ini, rakan-rakan kita daripada Barisan Nasional memberikan sokongan yang penuh
kepada Perikatan Nasional, iaitu Datuk Cikgu Azman kita sebagai simbolik penolakan Barisan Nasional, kerjasama Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Takbir! 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 Perikatan! 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 InsyaAllah tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan bukan barisan, nak sebut pejuang pun tidak. Kita kata sahabat-sahabat kita daripada Barisan Nasional yang pada malam ini sudi untuk membuka ruang kita menggunakan markas mereka, tempat mereka yang mana sebelum ini digunakan untuk tujuan Barisan Nasional, tapi malam ini digunakan untuk tujuan kita menyebarkan kebaikan Perikatan Nasional sekaligus membulatkan tekad rakyat Padang Serai, pengundi Padang Serai untuk mengundi dan memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional, memberi kemenangan kepada Datuk Cikgu Azman kita. Takbir! 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 InsyaAllah tuan-tuan. Baik, terima kasih. Ada nak ucap apa? Tak nak. Cakap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak rakan-rakan sebelum ni menyokong penuh Barisan Nasional, hari ini mengisytiharkan untuk menyokong Perikatan Nasional. Takbir! 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 Semoga memenangkan Perikatan Nasional pada PRU 15 ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Azrul, mewakili sahabat kita daripada UMNO Barisan Nasional, kerana telah mengisytiharkan menyokong penuh Perikatan Nasional di Padang Serai ini dengan memenangkan Datuk Cikgu Azman kita. Mudah-mudahan kemenangan besar diberikan oleh Allah kepada Perikatan Nasional, kepada Datuk Cikgu Azman kita, menunjukkan simbolik penolakan rakyat daripada ahli UMNO dan juga ahli Pakatan Harapan bahawa rakyat telah muak dengan percaturan politik kotor yang telah dimainkan antara Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Zaid Hamidi. InsyaAllah tuan-tuan, kemenangan Allah akan berikan kepada kita. Takbir! 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 Jadi tuan-tuan, saya menyeru dengan bantuan sahabat-sahabat kita daripada sahabat-sahabat Barisan Nasional, gerakkan lagi seluruh jentera kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, kampung, taman-taman kita. Pastikan semua orang-orang Padang Serai, pengundi-pengundi Padang Serai memberikan undi mereka pada 7 Disember 2022 ini kepada Datuk Cikgu Azman, dan kita menang secara solid. Kita doakan mudah-mudahan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional hilang deposit di Padang Serai ini, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Takbir! 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 InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat daripada sahabat Barisan Nasional, dan kita menjemput untuk sama-sama berada dalam ceramah, dan kita akan teruskan. Jutaan terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan Allah memberkati sokongan yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi tuan-tuan, tanpa membuang masa lagi, kita akan meneruskan agenda kita yang seterusnya, yang dinanti-nantikan oleh seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir. Macam disebutkan oleh YB Dr. Fakhruddin sebentar tadi, ada kemungkinan di kalangan
penonton hari ini adalah ahli UMNO dan juga ahli Pakatan Harapan yang telah bertawar hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Oleh itu tuan-tuan, kita menyeru semua sekali, ahli PN, ahli PH kali ini berikan kemenangan kepada Datuk Cikgu Azman kita. Dengan ini tuan-tuan, saya tanpa membuang masa lagi, dengan segala hormatnya menjemput Datuk Nasruddin kita bin Daud untuk menyampaikan ceramah sebagai Panglima Perang bagi Parti Islam se-Malaysia PAS. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih kuat, berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh dengan perjuangan Islam, berpegang teguh dengan janji-janji Allah dan memperjuangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormatnya saya menjemput takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Maksudnya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan bagi kamu sebarang keberatan dalam melaksanakan perintah agama. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berhormat Dr. Ahmad Fakhruddin, Ahli Parlimen Kuala Kedah, yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Bukit Lada, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Fauzi, yang saya hormati saudara-saudara kita yang sekejap tadi menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional, walaupun sebelum ini mereka berjuang di dalam Barisan Nasional. Semua saf pimpinan Perikatan Nasional, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah sempena kita berdepan dengan pilihan raya kecil Padang Serai yang akan diadakan pada 7 hari bulan ini, iaitu pada hari Rabu. Dan saya merasa cukup bertuah pada malam ini kerana dapat bersama-sama dalam majlis ceramah di markaz Barisan Nasional, diberi ruang kepada kita ditukar menjadi markaz Perikatan Nasional. Ini suatu petanda yang baik kepada kita bahawa rakyat di bawah ini sudah sedar dengan permainan politik pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan juga pemimpin Barisan Nasional itu sendiri. Kalau sebelum ni kita tengok filem Tamil, kita rasa pening dah. Saya daripada kecil dulu kalau tengok filem Tamil pening, ngiling kepala kita. Tapi lakonan pimpinan Barisan Nasional dan juga pimpinan parti Pakatan Harapan ini lebih berbelit dan berbanding dengan filem Tamil. Lebih dia lagi.
Kita tak terbayang dalam fikiran kita ahli politik di Malaysia ini sanggup melakukan perkara sedemikian rupa. Zahid Hamidi sanggup menipu 3.5 juta ahli UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO yang ucapannya diteliti bukan sahaja oleh ahli-ahli UMNO, bahkan oleh seluruh rakyat Malaysia, di mana kesimpulan yang dibuat, yang dilaungkan no Anwar, no DAP. Bahkan Zahid Hamidi sanggup bersumpah dengan nama Allah, tuan-tuan. Bersumpah dengan nama Allah. Ini disebut oleh Ahmad Maslan. Ahmad Maslan yang selalu berpantun. Oleh kerana acap sangat dia berpantun, saya pun ingat pantun dia. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tuan tak mau dikecin, jangan sokong Pakatan Harapan. Ini pantun dia. Tetapi dia sendiri merelakan dirinya dikencing oleh Pakatan Harapan, tuan-tuan. Inilah Setiausaha Agung UMNO. Setiausaha Agung UMNO. Inilah sikap seorang pemimpin yang tidak ada rasa aib, rasa malu. Boleh dia menyatakan bahawa Zahid Hamidi bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, saya tidak pernah menyokong Anwar Ibrahim. Dan saya tidak akan bersama-sama dengan DAP. Saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri. Ini sumpah. Dan seorang adung UMNO di Kelantan beritahu pada saya, bukan saja depan ahli parlimen, kata adung UMNO depan saya pun sumpah juga. Tunggulah masa dia kata Zahid Hamidi akan dimakan oleh sumpah. Ini adung UMNO Kelantan beritahu akan dimakan sumpah, dipermain-mainkan saja. Bersumpah dengan nama Allah. Kalau Allah Ta'ala pun dia tipu, orang pada serai ni nipis yang dia tipu saudara. Betul atau tidak? Allah Ta'ala pun dia tipu. Sedangkan sumpah palsu merupakan dosa besar. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, al-kaba'ir al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa besar itu Nabi sebut dalam hadis ini ada 4. Yang pertama syirik dengan Allah Ta'ala. Yang kedua derhaka kepada dua ibu bapa. Yang tiga membunuh jiwa, sama ada bunuh orang lain atau bunuh diri sendiri. Yang keempat al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini dosa besar. Pemimpin boleh melakukan dosa besar. Bukan sekali bersumpah, berkali-kali. Sebab itu saya ucap tahniah kepada ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional pada malam ini yang merubah sikap dan menyatakan pendirian mereka, memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah kita akan menang besar dalam pilihan raya 7 hari bulan ini. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, saya datang ke sini walaupun bertungkak kaki 4 untuk memberi saham kepada perjuangan Islam. 2 hari lepas saya pergi ke Pahang. Sambutan juga cukup menggalakkan. Saya ceramah 2 tempat, semua kampung orang UMNO berlaku. Taman tempat kuat UMNO, saya tak pernah tengok dalam ceramah orang hafal tika duduk depan macam orang Kelantan orang Pahang tu. Bangkit kerana mereka sedar mereka ditipu oleh pemimpin mereka. Tidak ada manusia yang waras yang boleh membenarkan diri mereka ditipu. Tuan-tuan, orang gila pun marah kalau orang tipu dia. Betul atau tidak? Kalau orang gila marah, orang tipu dia, orang tak gila lagi marah.
Sebab tu saya sendiri walaupun saya orang PAS, saya marah pemimpin UMNO tipu ahli-ahli UMNO. Saya terasa juga walaupun saya tak pernah undi UMNO. Sebab penyokong-penyokong UMNO adalah saudara-saudara kita, keluarga kita, bukan orang lain. Mereka ikhlas dalam perjuangan, tetapi rupanya pemimpin mereka ada perancangan yang lain. Pemimpin UMNO sanggup menghancurkan UMNO. Kalau tadi Ustaz Fauzi sebut yang nak menghancurkan UMNO ialah DAP, memang betul itu kerja DAP. Tetapi sekarang ini yang nak menghancurkan UMNO ialah Presiden UMNO sendiri. Tuan-tuan perhatilah apa yang saya sebut. Presiden UMNO mempunyai perancangan untuk menghancurkan UMNO. Sebab itulah calon-calon yang ada potensi untuk menang, tetapi diketepikan dalam pilihan raya umum yang lain. Kalau di Kelantan ni, di antara calon yang ada potensi menang ialah Tan Sri Anwar Musa. Walaupun dia orang UMNO, tapi oleh kerana dia tunjuk prestasi yang baik, kita tetap sanjung kebaikan dia. Kita sanjung kebaikan dia. Dia seorang yang terbuka, seorang yang memperjuangkan supaya kesatuan umat Islam dalam negara kita wujud. Wajib orang Islam satu. Kita cakap lama lah. Pemimpin UMNO yang cakap wajib orang Islam satu diketepikan oleh Presiden UMNO sendiri. Tak boleh jadi calon. Tan Sri Anwar Musa sebut, saya tak boleh jadi calon, kata dia, kerana tak lepas tapisan. Tak lepas tapisan. Tapi Zaid Hamidi yang ada 47 kes mahkamah lepas pula tapisan. Tak tahu dia guna penapis ini apa, saya pun tak tahu. Hak tak ada kes mahkamah, tak lepas tapisan. Hak ada 47 kes lepas tapisan. Calon-calon yang ada potensi menang, tapi kerana dia nampak calon ini tidak berpihak pada dia, tidak berpihak kepada perancangan yang telah lama diatur oleh Zaid Hamidi, maka calon-calon ini, pemimpin-pemimpin bahagian ini diketepikan daripada awal lagi. Tuan-tuan, saya yakin orang muda dapat menghidu daripada awal lagi perancangan Zaid Hamidi. Orang muda, mereka banyak maklumat. Jangan ingat orang muda yang tak ambil berat soal politik. Sebab itu sekarang ni gelombang orang muda, orang tua ni ramah dah hak tolak UMNO ni, ramah dah hak tolak PS ni, orang tua ni. Lebih-lebih lagi orang Kelantan, orang Kedah, Kelantan, Kedah, Terengganu, bahkan Perlis, faham orang tua ni ada kesedaran. Sebab orang tua ni biasanya dia mendekatkan diri dengan masjid, dia selalu dengar kuliah. Sebab tu biasa orang pergi masjid ni, kalau orang UMNO pun dia unipah, dia unipah biasa gitu. Kesedaran orang tua tu itu biasa. Tapi hari ini kita melihat kebangkitan orang muda. Orang muda dalam pilihan raya yang ke-15 yang lalu, mereka balik berduyun-duyun memegang bendera PAS. Sebab kita Kelantan, Terengganu ni benda lambai bulan, pegang bendera PAS dalam kereta, sehingga ada yang bawa bendera dacing merasa malu. Sebab dalam banyak-banyak kereta, sebuah kereta yang bawa bendera dacing, akhir sekali buang, ambil bendera bulan juga. Alhamdulillah, kesedaran di kalangan orang muda cukup hebat. Kita menang di Kelantan bukan sikit, 14-0. 14-0 pula majoriti bukan sikit, 40,000. Datuk Tuan Berakhir Tuan Man bukan orang Kelantan, orang Pahang. Tetapi rakyat Kelantan beri undi, Datuk Tuan Berakhir menang majoriti 40,000 lebih. 40,000 lebih. Tuan-tuan, di Parlimen Pasir Mas, saya orang Pasir Mas. Saya orang Pasir Mas. PS hantar calon Husain Musa. Tuan-tuan kenal Husain Musa? Kenal. Dia dulu pun tupai PAS juga, tapi mengkhianati PAS, bertanding atas PS di Parlimen Pasir Mas, mampu posek tuan-tuan. Hilang uang pertaruhan, teruk tak teruk? Hilang deposit. Kita menang majoriti 30,000 lebih. Ditumpat bekas ahli Parlimen PAS yang mengkhianati PAS, bertanding atas lambang Barisan Nasional.
Kita letak calon perempuan. Nampak? Dia nak melompat sangat, kita punya orang puai yang lawan dia. Dato' Mukhtar lawan dia. Tuan-tuan tahu majoriti berapa Dato' Mukhtar? 34,000 majoriti. Tengku Razali pun rebah. Tengku Razali ni jadi ahli parlimen berapa pengar tuan-tuan? 11 pengar. 11 pengar dia lama. Saya ni pengar ni bukan selama dah. Dia 11 pengar. Dia ni orang lama, sama lama dengan Dr. Mahathir. Dia kalah, Dr. Mahathir tak menang asli. Dr. Mahathir teruk lagi dah. Orang Langkawi siapa hilang wang taruhan, hilang deposit. Dr. Mahathir. Itulah kesudahan seorang bekas Perdana Menteri yang jadi Perdana Menteri 2 kali. Banyak benda-benda yang pelik berlaku dalam negara kita. Bekas Perdana Menteri 2 kali jadi menteri, bertanding pilihan raya bukan setakat kalah, tapi hilang wang pertaruhan. Seorang lagi bekas Perdana Menteri dijatuhkan hukuman masuk penjara 12 tahun. Dan yang pelik pula, jadi Perdana Menteri sekarang ni bekas banduan yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Bukan saya yang jatuh hukuman, bukan Ustaz Fauzi. Mahkamah jatuhkan hukuman. Paling pelik lagi, yang jadi timbalan Perdana Menteri orang yang berpaling dengan rasuah. Bukan 10 ki, bukan 20 ki, bukan 30 ki, bukan 40 ki, 47 ki. Banyak tuan-tuan 47 ni. Kalau tak percaya je bilang. 47 ki. Dan paling pelik pula, orang yang sebelum dia bercakap bahawa pemimpin UMNO ni penyamun, golongan sakau. Tadi Ustaz Fauzi pun boleh menyanyi. Ho ya ho. Siapa sokong penyamun? Siapa saya pun ingat. Sebab itulah lagu yang paling popular dalam pilihan raya yang lalu. Lepas pilihan raya, dia berpeluk dengan penyamun. Bila latih kabinet, dia latih orang kanan Perdana Timbalan Perdana Menteri, orang yang dia gelar penyamun, tuan-tuan. Saya tak kata, dia kata. Tapi saya mengiyakan yang dia kata. Saya hanya mengiyakan. Jangan salahkan saya. Kena salah orang yang mengata. Dia lah. Saya hanya mengiyakan. Kerana memang ia sungguh. Ia sungguh. Sebab itu saya yakin dengan kesedaran yang ada oleh pengundi-pengundi di seluruh negara. Kalau dalam pilihan raya yang lalu pengundi-pengundi telah menolak Pakatan Harapan, orang Melayu yang mengundi Pakatan Harapan hanya 11% saja. 11%. Dia jadi Perdana Menteri pun tidur tak lena tuan-tuan. 11%. 11% saja. Dia berpakat dengan orang yang selalu dia sumpah serano dengan macam-macam sumpah. Barisan Nasional hanya mendapat sokongan orang Melayu 33%. Kalau campur dengan PF baru 44%. Tapi kita Perikatan Nasional, kita dapat sokongan orang Melayu 54%. Sepatut kita lah mengetah, sepatut. Tapi tak apa. Dia nak jadi Perdana Menteri, jadilah. Tetapi rakyat boleh menilai. Rakyat boleh melihat janji-janji palsu yang telah disebarkan kepada masyarakat sejak dulu lagi. Bukan saja dulu, dalam pilihan raya lalu pun, bila ada orang yang ukit kali ini, dia kata saya berjanji dulu, kalau saya jadi Perdana Menteri, hari ini menang, besok harga minyak turun. Hari itu saya tak jadi Perdana Menteri. Itu dia sebut. Sekarang siapa Perdana Menteri? Saya pergi beli minyak di stesen minyak. Saya ingatkan harga minyak turun. Rupanya harga minyak tak turun, ia turunnya minyak. Minyak turun petaki kereta kita. Itu saja. Saya ingatkan bila pergi Pahang, ceramah di Pahang, dalam pilihan raya, Tun Tioman, ingatkan Tun di Peria, kena bayar juga. Kena bayar juga. Hutang piti-pitian pun kena bayar juga. Bagi mereka menipu perkara biasa. Mereka tak rasa malu, tak rasa aib. Sedangkan dalam Islam diajar supaya kita jangan sekali-kali bersama-sama dengan golongan yang menipu. Kita mesti bersama-sama dengan golongan yang benar.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu, dan hendaklah kamu duduk bersama-sama ma'as-shadiqin, orang yang benar. Orang yang benar dalam tafsir disebut ai fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Kamu kena duduk, wajib duduk sekali orang yang benar. Benar dari segi perkataan mereka, benar dari segi perbuatan mereka, benar dari segi tingkah laku mereka. Jangan duduk sekali orang berbohong. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharrar sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, hendaklah kamu bercakap benar. Kerana bercakap benar itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke syurga. Bila seseorang itu bercakap benar dan sentiasa mencari untuk bercakap benar, mencari peluang untuk bercakap benar, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Dan jangan sekali-kali kamu berbohong, Nabi sebut, kerana bohong itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Bila seseorang itu selalu berbohong dan selalu mencari peluang untuk berbohong, akhir sekali dia ditulis di sisi Allah sebagai pembohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pepatah Melayu pada sebut, siakak sinohum, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Jadi hak cakap bohong ni, hak curi duk sekali lah ni. Duk sekali. Jadi amat tepat sekali penyokong Barisan Nasional telah bersama-sama dengan kita telah berpindah daripada Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Dan kita harap orang Islam yang ada kesedaran 11%, ya sokong Pakatan Harapan, kembalilah kita bersama-sama dengan Perikatan Nasional. 33% lagi yang telah pun ditipu oleh pemimpin UMNO, kita harap kembali kita bersama-sama dengan kita pimpinan-pimpinan Islam yang tak ada rekod rasuah. Bah ni tuan-tuan, merintah Kelantan 51 tahun. Daripada tahun 59 sampai tahun 78. Kemudian diberi peluang yang kedua, tahun 90 sampai hari ini, tahun 2022. 51 tahun. Sepanjang 51 tahun, tidak ada seorang pun wakil rakyat Bah yang didakwa di mahkamah kerana terlibat dengan rasuah. Tak ada. Seorang pun tak ada, tuan-tuan. Seorang pun tak ada. Walaupun ada orang kata Bah ni ekstrim, sebagaimana tadi disebut. Tuan-tuan, ketika berlaku peristiwa 13 Mei tahun 69, tidak ada perbalahan kaum berlaku negeri Kelantan. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang ASEAN hidup satu keluarga. Sampai sekarang. Jadi DAP selalu memomokkan bahawa kita Bah ni ekstrim. Tapi bukti sejarah rakyat Kelantan, walaupun majoriti orang Melayu, tetapi orang bukan Islam tetap mendapat keadilan. Man adha dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakiti orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam, kata Rasulullah, sebagaimana dia menyakiti diriku sendiri. Sebab tu tuan-tuan pergilah ke Kelantan, pergi tengok. Boleh, saya sedia untuk menerima tetamu-tetamu daripada Kedah, daripada Padang Serai. Boleh pergi tengok. Yang kerja di pejabat saya, orang Cina pun ada, orang India pun ada. Alhamdulillah. Tanya raya pakak pergi belakang. Saya, tuan-tuan, saya boleh pergi ceramah di Wak Sia. Orang Kelantan panggil ketik. Dan Wak Sia. Bila saya pergi, Tok Sami dia. Orang Kelantan panggil Tok Cah. Tok Cah dia
Semua pakat keluar belakang, Tok Wakil kita lagi. Mari kita dengar ceramah Tok Wakil. Tapi orang dia beritahu selalu, orang Tino jangan salah dengan Tok Wakil. Tok Wakil kita tak salah dengan orang Tino. Salah dengan orang Yatai. Pakat salah buat dia. Alhamdulillah. Sebelum ini, di kampung itu, kita tak pernah menang peti undi. Kerana wasiat lama. Tetapi, sudah 3-4 kali pilihan raya, kita telah menang dengan majoriti yang besar, termasuk pilihan raya baru-baru ini. Dalam peti undi yang ramai orang Siam, kita telah menang majoriti lebih daripada 300 undi dalam peti undi tersebut. Alhamdulillah. Kalau orang Cina, orang Siam faham tentang perjuangan Islam. Bahkan Cina Kelantan, tuan-tuan tengok dalam TikTok. Dalam TikTok, Cina Kelantan dia kata, kalau nak faham perjuangan apa ni, mari tanya amuk.